masalah kulit kepala dan juga rambut, antaranya psoriasis, apa tadi yang kita sebut alopecia dan sebagainya. Mungkin simptomnya agak serupa tapi puncanya ataupun dia punya simptomnya agak berbeza sedikit, Aziz. Ya, tapi kalau ikut apa yang normalnya yang selalunya memang berlaku dekat ramai orang adalah kelomomo. Betul. Kalau kita tengok rambut sampai ke baju, kalau kita pakai baju hitam, nampak putih-putih ni apa ni kan. Dan juga mungkin ada kuping. Yang selalu terjadi. Jadi kita bersama dengan Dr. Norazira Matno, iaitu pakar dermatologi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini kita nak cerita pasal kelomomo kuping dan juga masalah kulit kepala ni, doktor. Adakah biasa, normal apabila seseorang itu ada kelomomo? Okey, terima kasih. Sebenarnya masalah kelomomo ni memang sangat kerap berlaku lah sebenarnya. Sebab tu setengah orang dia tidak mendapat rawatan pun. Dia hanya beli shampoo saja. Ubat di farmasi mungkin. Jadi memang antara masalah kulit kepala yang kerap berlaku ialah masalah kelomomo. Ataupun bahasa doktornya kita panggil seborrheic eczema atau seborrheic dermatitis. Tapi bahasa latemnya orang ni kita panggil bahasanya ialah kelomomo lah. Kebiasaannya kalau macam biasalah kalau kita dapat kelomomo kita rasa benda itu perkara normal dan sebagainya kan. Tetapi apakah antara simptom yang menunjukkan itu bukan perkara normal, itu bukan simptom normal dan mungkin ke arah yang lebih serius seperti apa kita lihat di skrin sekarang ini, dermatitis ke eczema ke, macam mana kita kenal pasti benda itu, doktor? Okey, so perbezaan antara kelomomo yang kiranya masalah kulit yang biasa-biasa kan, yang selalunya berlaku berbanding dengan masalah lain, contohnya psoriasis pada kulit kepala. Ini ada satu keadaan kulit kepala, penyakit kulit kepala yang dekat-dekat. Dia lebih kurang sama. Cumanya bezanya ialah persamaannya dua-duanya gatal, dua-duanya berkeruping. Okey, tapi kelomomo ni selalunya di bahagian dalam rambut. Maksudnya kalau kita tak selak rambut tu kita tak nampak. Okey. Itu kelomomo. Itu kelomomo, ya. Tapi kalau psoriasis pula, dia selalunya dia suka bahagian kulit kepala yang hujung-hujung. Di antara perantaraan di antara kulit muka dengan kulit telinga dengan rambut. Gitu. Yang inilah. Ya, sebab tu gambar ni kita memang nampak dia dekat hujung-hujung dan di bawahnya dia merah. Kemudian atasnya baru ada keruping-keruping yang either warna kuning ataupun warna putih keputihan. Tapi kalau masalah kelomomo dia tidak ada yang merah-merah tu. Jadi apa punca boleh jadi sampai macam tu? Okey, kalau masalah kelomomo ini adalah masalah kulit kepala yang sensitif dan kering. So dia penyakit yang sama macam eczema. Kita ada dengan eczema kan, tapi kalau eczema kat kulit kepala ni kita panggil kelomomo. Okey. Kalau masalah psoriasis ni ialah masalah di mana kulit kita ni setiap 28 hari dia akan bertukar. Dia ada cycle dia. Lapisan atas sekali kita panggil epidermis. Tapi dalam masalah psoriasis dia ada trigger. Kita tak tahu kenapa trigger tu, sebahagiannya boleh diklasifikasikan sebagai penyakit autoimun di mana kulit kita sendiri dia tukar lebih cepat. Setiap 14 hari dia dah tukar. Faham. Jadi bila dia tukar dengan terlalu cepat, kulit tu tak sempat nak mature properly. Jadi dia berkeruping, merah, gatal. Jadi memang stigma masyarakat lah. Bila kita tahu dia macam ni sebab dia tak bersih, dia tak jaga kebersihan. Jadi itu dah stigma semata-mata sebab inilah penyakit yang sebenarnya tentang autoimun. Tak ada, psoriasis tak ada kena-mengena dengan masalah kebersihan lah sebenarnya. Dia kelomomo ni pun tak ada kena-mengena dengan masalah kebersihan. Cumanya sekiranya kita tidak mencuci rambut dengan sekerap yang perlu, keruping tu akan jadi bertambah tebal lah. Bila keruping bertambah tebal, kadang-kadang kita boleh kena jangkitan kulat ataupun bakteria di atas masalah kulit yang kita dah ada. Tapi doktor cakap tadi seberapa kerap yang perlu. Jadi berapa kerap sebenarnya patutnya kita cuci rambut? Betul. Yang kadang orang kata kerap sangat bagus, kurang sangat bagus. So sebenarnya tak banyak orang buat kajian tahu buat apa nombor yang terbaik untuk cuci rambut ni sebenarnya kan. 3 kali sehari ke, macam sepanjang you mandi ke. Okey, minimum dia selalunya antara 1 setiap hari ataupun ke selang 1 hari. Cuci lebih kerap lebih baik daripada cuci seminggu sekali lah. Sebenarnya hari ini cuci, besok tak cuci, lusa cuci. Ikut keadaan. Kalau kita ada rambut kering, kulit kepala kering, jadi kalau mencuci rambut terlalu kerap, shampoo terlalu kerap, dengan especially kalau kita menggunakan shampoo yang sometimes tu banyak buih, terlalu harsh untuk kulit kepala, keras untuk kulit kepala. Jadi yang ni pun boleh menyebabkan masalah kulit kepala jadi lebih meruncing lah. Jadi sebab tu kadang yang tu kadang kita kena guna shampoo yang special sikit, yang shampoo yang mild, yang lembut-lembut. Selalunya shampoo dalam
brand eczema ni akan ada shampoo-shampoo yang ni, yang kurang buih, kurang bau dan sebagainya. Itu bab pencucian, doktor. Tapi kalau orang kata memang dah sah-sah kita tahu ada psoriasis dan sebagainya, adakah terdapatnya ubat-ubatan yang boleh dimakan untuk menyelesaikan? Ada tak penyelesaian yang sebaik-baiknya untuk masalah? Rawatan untuk psoriasis memang banyak. Psoriasis ni yang kita bincang hari ni sebab masalah kulit kepala kan. Jadi kita cakap pasal psoriasis pada kulit kepala. Sebenarnya psoriasis ni boleh terjadi pada bahagian badan yang lain juga. Oh, dia merebak? Dia bukan merebak sebab dia berjangkit, tapi dia boleh mula dengan kulit kepala, dalam beberapa tahun kemudian ataupun selalunya dalam 2-3 tahun dia akan boleh pergi ke bahagian siku, lutut, perut, kaki pun boleh. Jadi kalau dekat kulit kepala sahaja memang ada rawatan. Dan rawatan psoriasis ni dia bermula daripada ubat sapuan, kepada ubat makan, kepada rawatan cahaya lampu. Sekarang ni pun dah sangat canggih, rawatan injection pun ada, kita panggil biologik, yang boleh menyebabkan kalau you ada psoriasis, you mendapatkan rawatan tu, ubat makan ataupun ubat biologik tu, psoriasis tak timbul langsung. Seolah-olah macam you tidak ada psoriasis. So boleh hilang, ya. Tapi maksudnya psoriasis ni kita boleh kontrol dengan secara efektif. Tapi kita tak boleh bagi rawatan, pesakit pun tak ada lagi dah psoriasis, dia berhenti ubat, benda tu hilang sepenuhnya, tak. Maksudnya dia boleh dikawal dengan baik dengan rawatan yang berterusan. Ini untuk pesakit-pesakit yang nak tak ada langsung ataupun pesakit-pesakit yang masuk dalam golongan serius yang kita nak bagi rawatan yang lebih baik lah macam tu. Tapi ada satu lagi tadi, kalau kita tengok slide tu ada cerita pasal alopecia. Ya. Cerita pasal apa? Ada kawasan yang botak. Dan adakah kalau dah kena alopecia tu, rawatannya cuma kita kena botak saja ataupun ada rawatan dia sebenarnya? Okey. Alopecia ni ada macam-macam jenis. So alopecia, keguguran rambut, so bergantung kepada jenis alopecia itu sendiri memang ada rawatan. Ya. Kalau contohnya macam kalau gambar ni tengah keluar sekarang so kalau macam ni alopecia areata, ini adalah sejenis penyakit di mana penyakit autoimun kepada kulit kepala, di mana triggernya kita tak tahu apa, pencetusnya kita tak tahu apa. Dia menyebabkan badan kita sendiri menghasilkan antibodi, dan antibodi ni menyerang folikel anak rambut kita lah. Folikel rambut. Jadi dia jadi folikel rambut tu dia matilah kiranya. Dia mati, tapi hanya untuk sementara waktu. Jadi alopecia areata ni adalah antara penyakit kulit kepala autoimun yang mudah dirawat. Mudah dirawat. Bukanlah susah nak dirawat. Okey, maksud kalau mudah dirawat tu rambut boleh tumbuh balik. Ya, definitely akan tumbuh balik. Cuma rawatan rambut ni dia kadang-kadang makan masa sikit. Sebab cycle kitaran tumbuhan rambut kita sendiri tu dia bukanlah cepat. Dia perlahan-lahan. Sebab tu boleh baik, cuma pesakit kena bersabar sikit. Kita kena bagi tahu, kita kena expectation pesakit tu pun kita kena cakap betul-betul lah, sebab rambut kan orang nampak makan masa sikit. Makan masa sikit. Tapi kalau alopecia areata, insya-Allah rambut boleh tumbuh semula, tapi perlu mendapatkan rawatan pakar kulit. Okey. Dia memang perlu dapatkan rawatan dan tahulah timeline dia berapa lama sebenarnya. Kena sabar sikitlah. Kena sabar sikit. Tapi kalau kita tengok, kita balik kepada benda yang paling common berlaku, kelemomor tadi tu. Jadi adakah kita boleh relatekan kelemomor tu sebenarnya kalau kita jaga betul-betul, mencuci rambut setiap hari seperti doktor katakan tadi, kelemomor tu boleh je tak muncul? Boleh. Ke sebenarnya kelemomor tu adalah penyakit juga? Kelemomornya ialah masalah penyakit eczema pada kulit kepala lah sebenarnya. So dia selalunya akan ada kering, akan ada keruping, gatal. Kadang-kadang dia ada merah-merah sedikit lah dekat keruping-keruping tu. Ya. So kalau kita menjaga dengan baik, dengan perawatan yang betul, dengan shampoo yang betul, letak minyak, letak ubat, insya-Allah dia boleh dikawal. Tapi kalau dia dah lama sangat tak buat apa-apa, ataupun kita dah buat, lepas tu dia elok, kita berhenti, memang dia akan datang balik. Sebab masalahnya ialah masalah kulit sensitif. Saya faham. Jadi kalau kita kita buat treatment, ada ubat sapu, ada ubat shampoo, lepas tu bila dah elok, kita kena buat maintenance. Kena ada rawatan maintenance dia. Komitmen dan juga disiplin. Sebab kulit kepala sama je macam kulit-kulit lain. Setuju. Dia perlukan kita punya komitmen dan juga TLC maintenance lah. Betul kan? Okay, doktor, kita dah sentuh tentang kulit kepala, nak sentuh tentang rambut pula kan. Jadi bagaimana sebenarnya penjagaan rambut itu boleh kita pastikan supaya dia seiring dengan seluruh kulit kepala dengan rambut untuk menunjukkan kita sebenarnya sihat dan sebagainya. Ada terdapat antara perkara yang kita perlu tahu tentang penjagaan rambut juga. Okey. First kali kita go kepada yang paling asas lah. Nutrisi. Pada saya nutrisi ni sama penting dengan kalau kita sapu serum ke apa kepada rambut.
So nutrisi pun penting. Kalau pemakanan kita contohnya tak cukup protein, tak cukup sebahagian makronutrisi yang tertentu, yang ni juga menyebabkan masalah rambut. Di mana rambut tu jadi kering, dia jadi brittle. Brittle ni maksudnya dia rapuh. senang putus, rapuh. Dan keguguran rambut pun boleh berlaku. So mikronutrisi pun penting, protein pun penting. Cara kita shampoo rambut pun penting, berapa kerap guna shampoo apa. Perapi lepas kita shampoo rambut tu. Kalau rambut you kering ataupun normal kena pakai perapi, ataupun setengah orang kena pakai minyak selepas shampoo rambut ni. Minyak argan ke, olive oil ke, minyak zaitun atau minyak argan, masaj ke kulit kepala tu. Ini amalan-amalan kat kepala tu. Itu kalau sujud-sujud selalu ada masalah itu ada mentol. Selalunya kalau kita ada masalah kulit kepala gatal, ada je pelembab ataupun berubat yang ada mentol yang boleh menyejukkan. Tapi sebenarnya kita perlu lembapkan balik. Macam kalau kita bayangkan orang ada masalah kulit kering, eczema kat kulit kan, kita letak lotion. Pelembab untuk, tapi kalau kat kepala kita tak boleh letak lotion yang sama, rambut kita akan melekat-lekat. Jadi kita gunakan minyak sebagai fungsi yang sama. Ya, kita ada komitmen dan mengenal pasti produk jugalah. Ya, dan kalau kita tengok ada rambut gugur pula kan. Kalau ada orang yang dia datang package tau doktor. Rambut gugur kelumomo sekali. Tapi bila pergi cari dekat kedai, dia kena beli 2 shampoo yang berbeza. Satu untuk anti kelumomo, satu untuk rambut gugur. Contohnya saya lah. Macam saya kalau nak beli kan, nak kena beli dua-dua ke? Saya Bila nak pakai satu confuse. Pening. Kita pakai satu je dah cukup doktor. Saya rasa sebenarnya dia bergantung kepada keterukan tahap rambut gugur dan kelumomo itulah sebenarnya. Sebab shampoo ni hanya rawatan yang kita panggil wash off. Maksudnya kita pakai dan kita basuh. Sebenarnya kalau kita nak dia efektif, kita kena biarkan sekurang-kurangnya 10 minit. Dekat kepala? Dekat kepala baru dia boleh buat function dia tu. Fungsi dia yang sebenar. Kalau kita touch and go kan. Pakai terus masuk tu semua, jadi dia tak sempat menjalankan dia punya fungsi tugas sebenar tu. lah. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau masalahnya ringan sikit-sikit, jadi boleh pakai shampoo sahaja. Tapi kalau masalahnya lebih serius daripada tu, jadi kita perlu pakai ubat yang kita perlu, sapuan yang kita perlu leave on. Maksudnya kita kena tinggalkan kat kulit kepala semalaman ke apa ke, kemudian baru kita basuh dengan baik. Contohnya macam masalah Haziq kata rambut gugur dengan kelumomo kan. Okey, mungkin shampoo tu boleh pakai, tapi ubat-ubat rawatan semburan pun boleh juga untuk promote hair growth, promote tumbuh rambut. Untuk kurangkan keruping, yang tu kita boleh pakai satu pagi, satu malam. Tak semestinya semua masalah kepala ni shampoo je jawapannya. Tak. Dia ada macam-macam produk. Ya, betul. Kebiasaan tonik ke sirup ke semua ni kita dapatkan di tempat kita dandan rambut dan sebagainya. Mereka ni berkelayakan jugalah untuk nasihatkan kita Dia kan. bergantung kepada masalah ni. Kalau contohnya masalah rambut kering dan serum atau tonik yang selalu boleh recommend. Tapi kalau masalah kelumomo yang berlebihan, psoriasis pada kulit kepala, yang ini saya rasa salon dan tak boleh tonik dan tak boleh tolong lah. Kena jumpa doktor pakar kulit. Tahap keseriusan tu. Ya, betul. Saya sebelum saya datang nak interview doktor ni, saya rasa macam benda ni biasa je sebenarnya. Masalah biasa. Tapi bila dah jumpa doktor, banyak lagi saya nak tanya sebenarnya doktor. Tapi tak cukup masa. Tak cukup masa. Banyak lagi soalan nak tanya sebenarnya. Tapi itulah dia, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Norazirah Mat Noor, pakar dermatologi daripada KPJ Ampang.